37, Adnan terpilih mewakili platunnya dalam pembarisan memberi hormat di London, bagi menyambut pertabalan Raja George. Selepas itu sekali Adnan dinaikkan pangkat kepada kompeni Sarjan Major, dan dihantar ke Singapura untuk kursus pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai Letnan Muda, Adnan Saidi dilantik sebagai Ketua Platun Kompeni C. Pada waktu ini Letnan Adnan berumur 27 tahun. Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Letnan Adnan Saidi, dilahirkan di Kampung Sungai Ramal Kajang, Selangor. Untuk memasuki tentara, Adnan terpilih sebagai guru pelatih selama lebih 1 tahun, dan kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentara pada tahun 1933. Ketika berusia 18 tahun, Adnan Saidi memasuki Regimen Askar Melayu, terpilih sebagai rekrut terbaik pada tahun 1936. Adnan dilantik ke pangkat sarjan yang pantas bagi seorang tentara muda. Sekitar tahun 1941 hingga tahun 1942, berita tentang kemarahan tentara Jepun menakluki tanah Melayu tersebar dengan luas. Kekalahan demi kekalahan dilaporkan. Askar Melayu dan British terpaksa berundur ke Bukit Candu, Singapura. Bukit Candu adalah sebuah kawasan yang strategis. Melalui bukit ini, mereka boleh melihat kawasan utara Singapura. Bukit ini juga ialah untuk pergi ke kawasan Alexandra, sebuah kawasan yang menempatkan depo tentara, tempat simpanan peluru, dan juga hospital. Dengan itu Letnan Adnan dan kumpulan askarnya harus bermatian mempertahankan kawasan tersebut, maka ratusan askar Jepun marah menentang pasukan Letnan Adnan. Berlakulah pertempuran di antara mereka, serangan demi serangan dapat dipatahkan, membuatkan tentara Jepun semakin terdesak dan terpaksa hantar lebih pasukan tentara. Diketuai oleh Letnan Adnan, yang kurang dari 100 orang ini, dapat membunuh 800 orang tentara Jepun. Ketika pertempuran Letnan Adnan cedera parah. Tetapi Letnan Adnan enggan melarikan diri dan berundur, selain arahkan anak buahnya berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Sehinggalah pihak Jepun melancarkan serangan besar-besaran. Akhirnya, kumpulan Letnan Adnan tumbang juga. Diceritakan pihak Jepun tidak berpuas hati dan berdendam dengan Letnan Adnan, dan mengantung di pokok ceri, dan menusuk dengan banet sehingga meninggal dunia. Apa yang sedih pihak Jepun, memenggal kepala Letnan Adnan. Mari kita peringati perjuang yang hebat ini, sama-samalah kita membaca Al-Fatihah, kepada pejuang tanah air kita. Kanang anak Langkau, dilahir 2 Mei 1945 di Julau, Sarawak. Beliau yang berasal dari pahlawan, dari kaum Dayak ini. Dari kecil sudah diajar ilmu kebatinan dan perhutanan, dari membaca angin dan degupan jantung harimau dan singa, dan mendengar degupan jantung kokok, dan kemahiran hutan yang lain. Inilah yang menjadikan dia seorang yang cekap dan lincah, bergerak bijaksana menyusun atur strategi. Peperangan hutan, khususnya kalau menjejaki dan bertempur, pihak komunis pada asalnya, Kanang anak Langkau adalah tentara di dalam Regimen Ranger Sarawak, dan kemudian diangkat menjadi Sarjan Menjar Regimen ke-8, ketika Sarawak menyertai Malaysia. Antara kisah legenda beliau, ialah pada tahun 1980, bila ia disangka meninggal dunia selepas ditembak sebanyak 3 kali, di mana salah satu peluru menebusi jantungnya, tetapi 14 bulan selepas itu Kanang anak Langkau bangun dari koma. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 2013 akibat serangan jantung. Film Sarjan Hasan menampilkan lakonan Tan Sri P. Ramlee, adalah sebuah film yang berkisarkan tentang perjuang dan membebaskan negara dari ancaman penjajah. Jepun adalah kisah sebenar dari tokoh hebat yaitu Sarjan Hasan. Semasa darurat rekod pribadi menghabiskan nyawa lebih 54 orang penganas bintang 3.
Sarjan Hasan merupakan anak jati, Kampung Pantai Seremban Negeri 9, dan dilahirkan tanggal 15 Februari 1927. Anak ketiga dari 5 adik-beradik beliau, banyak menuntut ilmu agama dari bapaknya yang juga guru agama. Semasa beliau mencecah umur 17 tahun, Sarjan Hasan mendirikan rumah tangga dengan kekasih hatinya, dari kampung yang sama yaitu Zabidah Ali. Namun kebahagiaan mereka tidak tahan lama, keluarganya dibunuh penganas komunis. Menurut cucunya Muhammad Arifin Abdul Karim, datuknya itu, menjalankan kerja kampung biasa, di masa yang sama turut menentang komunis secara senyap apabila pihak komunis mengetahuinya. Mereka mencari keluarga arwah, dan membunuh istri yang syarat mengandung, ibu mentua, dan anak saudara, serta membakar rumah. Sebelum menyertai tentera, Sarjan Hasan ada belajar ilmu persilatan untuk penuhi ilmu di dada untuk membalas dendam. Sarjan Hasan memasuki tentera pada tahun 1946, dan ditugaskan di Batalion Pertama Askar Melayu di Sungai Petani, setelah tamat latihan di Port Dickson, dan kemudian berpindah ke Keroh Baling, Grig dan Tapah Sebaik. Menamatkan latihan rekrut pada 10 Jun 1947. Setelah tamat latihan rekrut, beliau menyertai Batalion Pertama Askar Melayu, kemudian dilantik Lance Corporal pada tanggal 28 April 1948, sebelum bertukar ke Batalion keempat pada tahun 1 Desember 1949. Dan dinaikkan pangkat Korporal pada tanggal 24 Oktober 1950. Karena kesungguhan beliau, dan tanggung jawab yang diamanahkan, beliau dinaikkan sarjan pada tahun 1 September 1952, dan terus mencurahkan bakti di Batalion keempat Mentakap Pahang. Kompeni ia ditugaskan operasi di kawasan Teriang Pahang tanggal 16 November 1953. Beliau dilantik mengetui pasukan seramai 9 orang anggota, setelah mendapat arahan pegawai memerintah untuk membuat rondaan, menyiasat bunyi tembakan dari arah barat daya, satu kawasan hutan Teriang selepas 1 jam meninggalkan pangkalan. Peninjau kumpulan peronda mendengar bunyi pokok ditebang. Beliau mengarahkan anggotanya merangkak ke hadapan, dalam barisan menghala ke arah bunyi potongan pokok berkenaan jarak 150 meter. Dari bunyi potongan pokok, Sarjan Hasan menghentikan pergerakan anggota peronda, dan membentuk kedudukan serang hendap. Mendapati beberapa orang komunis sedang membuat kemah, ini memberi peluang kepadanya untuk menyerang pasukan tersebut, bersama prebet berkenaan, dari arah yang strategik. Serangan mengejut pasti membolehkan penganas ditahan atau ditembak mati. Namun rancangan mereka gagal, apabila kehadiran Sarjan Hasan disedari seorang penganas, mensasarkan laras senapangnya dan melepaskan tembakan kepada pihak penganas terlebih dahulu dan seorang lagi penganas. Mereka menerima nasib yang sama dengan dua rakan mereka, menyadari apa yang berlaku coba melarikan diri, namun larian mereka tepat menuju arah kumpulan serang hendap dan ditembak mati oleh kumpulan rondaan. Pada 30 Desember 1953, Hasan dianugerahkan pingat militari medal yang disokong pegawai pemerintahnya. Hasan juga dianugerahkan pingat General Service Medal oleh Kerajaan British. Hasan terpilih mengikuti kadet di Port Dickson pada 10 Jun 1957 sebelum tauliah sebagai pangkat lettenan muda. Pada 20 Agustus 1957, Hasan diberi tugas untuk menjaga keamanan Tanah Melayu. Ketika itu Platun 12 Kompeni di Regimen Askar Melayu di Raja, waktu itu ditugaskan untuk membuat pengawasan di kawasan rondaan. Di Kompeni C, 6 Regimen Askar Melayu di Raja, di Rawang. Platun ini membuat risikan teliti, pergerakan komunis yang waktu itu, merangka serangan hendap, terhadap Majelis Pengitiharaan Kemerdekaan Tanah Melayu, sebaik mendapat maklumat terus menuju ke ladang getah meninjau pergerakan komunis. Ternyata memang wujud gerakan komunis di situ.
Apabila selesai membuat persiapan, Hasan dan anggotanya bersiap sedia untuk membuat serangan hendap melalui kawasan berpaya 21 Agustus 1957, yaitu 10 hari sebelum merdeka. Selepas membuat tinjauan awal, mereka melihat kelibat komunis wanita menuju ke kawasan serang hendap. Hasan melarang melepas tembakan karena tidak mau komunis lain tahu. Selepas itu muncul pula seorang komunis lelaki bergerak ke kawasan paya untuk basuh mukanya. Lihat jumlah komunis yang sedikit, Hasan menjadi tidak tenang duduk. Karena merasa ada ramai komunis di kawasan tersebut, kemudian mereka mengekori dua komunis tersebut berjumpa dengan rakan mereka yang membawa beg dan senjata yang ditinggalkan di pangkal pokok di lereng bukit. Terus mengekori komunis tersebut dan mendapati sekumpulan lelaki berpakaian seperti penoreh getah menuju ke arah komunis tersebut. Bimbang sesuatu yang tidak elok menimpa penoreh getah, Hasan melepaskan tembakan kepada salah seorang komunis. Dua orang komunis tadi terus melarikan diri, meninggalkan barang-barang mereka di lereng bukit. Kumpulan penoreh getah tiba-tiba melarikan diri. Barulah Hasan sadar mereka bukanlah penoreh getah tetapi pemimpin komunis menyamar sebagai penoreh getah untuk mensyuarat sabotaj pengitiharaan Hari Merdeka. Apabila Hasan memeriksa barang yang ditinggalkan, Hasan terjumpa bekalan makanan, barang kemas duit, dan dokumen bertulis rancangan komunis untuk mengagalkan Majelis Pengitiharaan Merdeka. Dengan penemuan barang-barang tersebut, 35 orang penganas yang coba membuat onar sebelum 10 hari kemerdekaan berjaya ditangkap. Hasan menamatkan perkhidmatan sebagai penolong ketua kompeni di Kompeni 5 Melayu pada 5 Agustus 1962, selepas berkhidmat selama 16 tahun, dengan menyandang pangkat terakhir sebagai kapten, dan meninggal dunia tanggal 30 April 1991, sakit jantung. Mari kita membaca Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang tanah air kita, dan jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng.